Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Tadi dah tengok, banyak lagi pertandingan anda boleh sertai. Anda boleh pergi ke laman sawang rtm.gov.my. Ya, sekarang ni kita nak sambung, ya, mulakan perbincangan kita bersama dengan Abang Azriq saya. Datang kembali, selamat datang. Selamat datang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok kita nak dekat-dekat Ramadan ni kan. Kita nak bincang penipuan dalam talian ni. Yep. Supaya penonton-penonton kita, rakyat Malaysia tidak tertipu. Walaupun ramai yang dijanjikan dengan janji-janji manis, tapi kita nak tahulah untuk permulaan ni, motif mereka ni buat siapakah mereka ni? Okey, dia sebenarnya macam ni Double N. Bila kita bercakap tentang penipuan dalam talian, dia adalah kata macam penipuan lah. Tetapi dia menggunakan internet itu sebagai medium. So itu sebab kita panggil dia penipuan dalam talian. Okey, apa motif? Sebenarnya motif dia tak lain tak bukan adalah yang pertamanya adalah duit lah. Duit, nak dapat duit. So duit. Lepas tu reputasi seseorang ataupun organisasi pun ia juga. Kepuasan diri sendiri. Sebab dia dirasa macam dia suka. Bila kita tanya kenapa buat macam tu, saja suka-suka ataupun dia nak test dia punya kemahiran dia. Kemahiran itu dia. So, jadi antaranya dia kebiasaannya bila kita bercakap tentang penipuan dalam talian ni, motif utama adalah duit lah. Ya, betul. Sebab kita nak dapatkan duit dengan mudah, dengan keadaan sekarang yang kita PKP apa semua ni kan. Jadinya itu antara cara yang paling mudah untuk kita nak dapatkan duit. Cepat kan? Senang sangat. Itu sebabnya kalau kita katakan, bila kita bercakap dalam proses ataupun modus operandi, Malaysia ini antara kita kata macam penggunanya mudah ditipu. Kenapa? Walaupun daripada background dia, kalau kita tengok cendekiawan juga, ada background yang... Sebenarnya kalau kita nak cakap dari segi background education ni, tak kira sesiapa. Sebenarnya kita dalaman kita. Apa yang kita nak. Kan? Kalau dulu masa yang sebelum siaran kita cakap kurangkan husnuzon, timbulkan syak tu, itu pun antaranya lah. Sebab kita ni terlalu bersangka baik dengan orang. Terlebih bersangka baik. Kita pun tak boleh juga. Orang datang memang betul. Dia cara dengan tu, dia nak jual barang, dia nak promote dia punya pelaburan dan sebagainya. Tapi dalam apa sekalipun keadaan, kita perlu memikirkan benda ni sahih ke tak. Apa pulangan yang kita akan dapat, contohnya kalau pelaburan dan bila kita bercakap tentang penipuan dalam talian, normally lah Double N, orang kita akan cakap cuma scam. Semua scam. Kan, scammer je dan kita pun digemparkan dengan banyak berita tentang penipuan scammer ni, dengan hilangnya 1.5 juta, 30 juta, 20, kaya orang Malaysia. So, jadinya sebenarnya di dalam bila kita bercakap tentang penipuan dalam talian ni, scam itu adalah salah satu cabang. Selain daripada tu, kita ada phishing, pancingan data peribadi, data phishing klik pada link tu habislah data. Yang kedua, penipuan dari segi package pelancongan. Penipuan dari segi pelaburan. Penipuan dari segi loan ataupun credit card, pinjaman penipuan package umrah dan haji pun ia juga. Allahu Akbar. So dia ada banyak love, percintaan pun ia juga. Janji-janji manis janji-janji manis yang tadi tu ada juga. So dia sebenarnya cabang penipuan dalam talian tu banyak. Dia bukannya kita kata scam, tapi biasalah orang kita bila kata scam tu dia dia banyaklah bendanya. Tapi yang kita nak pendengar-pendengar, penonton-penonton semua tahu bahawa scam itu adalah salah satu cabang dalam penipuan dalam talian. Dia sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi. Ialah kata mudahnya yang ramai suka guna adalah scam ya, untuk nak faham kan. Tapi kalau kita ikutkan balik ke Abang tadi, ada penipuan ni macam ialah situasi sekarang ni. Kalau kita ikutkan semuanya berjaga-jaga, sayang duit tak nak keluar. Kalau benda yang penting. Tapi sebabkan pujukan daripada rayuan daripada ni scam-scam ni. Jadi macam mana boleh terpengaruh tu? Dia sebenarnya kalau kita nak kata dalaman kita lah. Kita sebagai manusia ni kita kata siapa yang tak nak kaya. Kan? Kalau contohnya macam Double N dapat email, jangan buka email ni sekiranya anda tak mau kaya.
Ada. Psikologi betul guna ayat tu. Tapi kalau kita kata dari segi sebab pancingan-pancingan ini yang dia menawarkan, contohnya hari ni Double N labur 1,000, 2 hari lagi Double N akan dapat keuntungan 100%. Siapa yang tak nak? Siapa yang tak nak? Dengan keadaan kita yang sekarang ni, yang dengan dibuang kerjanya, dengan banyak gaji dipotong dan sebagainya. So ini antara cabang-cabang yang ada yang dicadangkan ataupun ditawarkan untuk kita nak melipat gandakan lagi keuangan kita demi kelangsungan kita seterusnya. So itu sebab bila kita katakan kenapa tu, satunya adalah kita ni lah lumrah kita sebagai manusia, sebab kita inginkan sesuatu benda kan, nak telefon, nakkan duit yang banyak, nakkan kesenangan hidup, nak keluar daripada cengkaman hutang dan sebagainya. So itu yang menyebabkan, antaranya lah yang menyebabkan kita ni seringkali terpedaya. Dan tak dinafikan juga, jangan lupa bagi warga-warga ataupun orang-orang perseorangan yang kesunyian, itu pun ya juga. Itulah nak sentuhkan antara mangsa je yang agak okey bila kita sebut pasal kesunyian kan. Kesunyian dia dah ada semua benda, Mazri. Tapi itulah dari segi kasih sayang tu kurang, jadinya diperlukan perhatian. Jadi bila dapat mesej, macam mana, apa yang perlu kita alihkan perhatian mereka supaya mereka ni tidak bergantung pada harapan kasih sayang pada seorang yang tidak pasti? Okey, bila kita bercakap tentang love scam lah, penipuan dari segi percintaan, dia membuai perasaan. Kebiasaannya apabila anda menerima satu mesej yang mengatakan dan memuji kecantikan, ucapkan terima kasih. Memang kita sedar diri kita lah, cantik ke, kita handsome ke, kita ada rupa ke, yang itu satulah. Yang keduanya, kita kena tengok, kalaulah misal kata hari ni pada sekian jam sekarang ni baru terima mesej, and then 3 jam kemudian mengatakan bahawa yang dia dah jatuh cinta. Mustahil. Takkanlah sekelip mata. Memanglah kita tak nafikan ada cinta pandang pertama, tetapi perkara-perkara sedemikian kena tengok. Jangan kita terlalu mudah sangat menerima cinta daripada seseorang, especially yang kita tak kenal dan baru kenal. Dan lagi satu penawaran, kalau anda terima saya, kita nak bagilah hadiah, bunga ke, kita akan hantar dan sebagainya. So ini pun antara perkara-perkara yang kebiasaannya ditawarkan. Dan selain daripada itu, menawarkan kita kata macam peneman lah. Kesunyian. Kesunyian. Jadi kalau anda ada masalah, contact je saya at any time, saya boleh je sedia, I am ready for you katanya. Macam tu So jadi perkara-perkara ini kita jangan mudah terbuai dengan janji-janji manis, sebab kata Double N, sebab kita berpijaklah di bumi nyata. Kan? Kalau kita kesunyian, tak salah kalau kita nak mencari teman. Tetapi kalau misal kata teman tu yang kita hanya jumpa melalui permukaan device, macam mana kita nak tahu? Muka ni, saya boleh guna gambar Double N. Ya, betul. Kan? Mesti tak laku lah lepas tu. Tak adalah guna muka Double N. Tapi kita lah, bila kita melihat, memang kalau orang yang sedemikian ni menawarkan janji-janji manis, kebiasaannya dia akan menggunakan gambar-gambar yang kita kata handsome ataupun yang cantik. And then lagi satu, dia katakan pekerjaan dia adalah antara pekerjaan-pekerjaan yang macam contohnya oil and gas, yang berjaya lah, yang banyak duit, tetapi baru terima peluang pekerjaan dekat sini, jadi gaji tu lambat sikit nak masuk, boleh tak pinjamkan saya. Dan sekarang ni kita bukan nak kata bukan hanya orang-orang pandai dan ni, tetapi warga emas juga menjadi mangsa. Mak-mak kita kat kampung kena tengok juga sebab sekarang ni modus operandi dia tak macam dulu. Macam dulu dia akan minta, boleh tak saya pinjam 1,000, 3,000, 5,000. Sekarang dia style macam mana tahu Double N? Macam kita minta top up je. Sikit-sikit. Lama-lama jadi tapi bukit. bila kita kumpul balik sebulan tu, mungkin dah 3,000. Tapi dia tak nampak. Bila ada isu yang macam ni, kita minta buat laporan polis, ada yang antara rakyat kita yang tak nak lapor. Sebabnya dia kata, alah kawan-kawan je, nanti kan dia ada duit dia bayar. Dia yakin lagi tu. Itu sebabnya.
Aduh, ini ada juga kes ini yang guna kesempatan ya, ambil kesempatan atas kesempitan. Ya, sekarang-sekarang ni kan ialah maklumlah susah. Lagi-lagi kalau yang ada keluarga tu nak beli susu tu mahal, pampers pun mahal. Tapi dia gunakan tu untuk menipu. Dia tak ada anak pun. Inilah dia guna taktik ni, dia post kat Facebook, post kat Instagram, post kat WhatsApp. Dia DM tu dia dapat nombor, tak tahulah nombor mana kan, dia snap ke kat buku apa tu yang masuk kat mana-mana premis kan, boleh apa tu tulis nama kan, nombor telefon. Yang macam tu pula. Apa yang Double N cakap tu memang betul berlaku dalam dunia kita sekarang. Cuma apa yang saya mohon kalau boleh kita nak rakyat kita apabila kita menerima satulah macam email ke, gambar ke, ataupun yang dikatakan sebagai mesej daripada Facebook, Instagram dan sebagainya, mohon bantuan. Tak salah kalau misal kata kita ni melakukan sedikit research lah. Sebab kadang-kala gambar yang digunakan tu adalah gambar yang diulang tayang sebenarnya. Yang mungkin kes tu dah pernah berlaku sebelum ni tahun 1998 contohnya, ataupun 2000 ke contohnya. Sebab pernah berlaku sebelum ni email yang diterima melaporkan kehilangan budak yang menyebabkan keluarganya mengalami kesusahan untuk mencari, memerlukan dana dan sebagainya. Tetapi bila kita search balik dekat Google contohnya, gambar tersebut adalah kes yang pernah dilaporkan pada tahun 2006. Ya, diguna pakai balik untuk itu sebab bila kita cakap dari segi keprihatinan, kita tak nafikan rakyat Malaysia memang prihatin. Baik, murah. Yang itu. Tetapi apalah salahnya kalau misal kata anda, kita punya penonton mungkin Double N sendiri, kita ni bukan jangan buat kajian. Biasanya buat kajian ni biasa orang akan ala leceh nak buat kajian, mana nak cari dia. Dia kebiasaannya kita fikir macam ni je. Kalau nak buat amal jariah, nak bersedekah dan sebagainya, carilah fakir-fakir miskin, orang-orang susah di sekitaran kita terlebih dahulu. Utamakan yang itu dahulu. Ya. Daripada kita hanya mempercayai dan kita tak tahu berita tu datang daripada mana. Kalau kita tengok dekat WhatsApp, kebiasaannya dia akan tulis forward many times. Forward many times. Nampak dah tu penipuan di situ. Alamak ni Abang Azri. Ni sebenarnya kita dah sambung lagi, tapi nanti kita berehat seketika. Boleh. Segmen yang ketiga nanti kita panggil lagi Abang Azri. Kita bincang lagi panjang ya. Buat penonton semua terima kasih, penyokong-penyokong ni Pogo Unity Malaysia ni terima kasih sebab komen-komen. Fatimah Ayub, nanti saya akan bacakan komen anda semua. Terus dia bersama kami Nadira dan juga Kazri akan buat persembahan buat anda semua. Terus sedia pula dah setialah bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Baik.